Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada para peserta yang mengikuti kursus asas tekatan yang diadakan secara dalam talian anjuran Muzium Tekstil Negara. Diharap para peserta dapat meneruskan kesetiaan sehingga ke penghujung program. Untuk makluman para peserta, antara pengisian yang akan difokuskan dalam kursus ini ialah pengenalan asas tekatan, jenis-jenis tekatan beserta bahan, peralatan dan proses tekatan, motif tekatan dan demonstrasi asas membuat tekat tindih. Oleh itu, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, cadangan dan juga saranan, boleh dikongsikan melalui ruangan chat di Zoom meeting ataupun di ruangan komen di Facebook rasmi Muzium Tekstil Negara. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya untuk memperkenalkan panel penceramah kita pada pagi ini, iaitu yang berusaha Puan Roshidah Abdullah. Puan Roshidah Abdullah bertugas sebagai Kurator Kanan di Jabatan Muzium Malaysia. Kini menyandang jawatan sebagai pengarah di Muzium Tekstil Negara. Beliau merupakan anak kelahiran Johor tetapi dibesarkan di Kelantan. Beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana muda seni lukis dan seni reka dalam bidang tekstil di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Pengalaman beliau selama 30 tahun dalam bidang permuziuman meliputi bidang penyelidikan, pameran, konservasi, pentadbiran, hikmat nasihat dan panel penilai koleksi tekstil. Pengkhususan dalam dunia tekstil membolehkan beliau dilantik sebagai salah seorang pakar rujuk tekstil warisan oleh Jabatan Warisan Negara. Apa khabar Puan? Sihat? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi perkongsian kursus asas tekatan ini kepada panel penceramah kita. Dipersilakan. Terima kasih Puan Salmiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para peserta yang dikasihi sekalian, mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bahtera terikat di hari merdeka. Saldadu perkasa dari Linggi. Menenun menekat tradisi pusaka. Seni yang sentiasa bermutu tinggi. Jarum emas letak di para. Letak dalam talam swasta. Melayu terkenal di Nusantara. Kaya dengan warisan budaya. Baiklah peserta sekalian, julung kali kursus ini mula diadakan bagi tahun ini di Muzium Tekstil Negara. Tajuk khusus pada kali ini adalah kursus asas tekatan. Mungkin di kalangan peserta hanya mengetahui satu atau dua jenis tekatan sahaja. Tetapi kali ini saya akan berkongsi dengan peserta-peserta bagi membuka minda supaya warisan negara sentiasa di dalam ingatan. Sebentar ya, saya kongsikan slide. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan okey. Kita teruskan dengan tajuk kita iaitu pengenalan asas tekatan. Tekatan bermaksud satu teknik sulaman dengan menggunakan benang emas, perak atau kertas emas untuk menghasilkan ragam hias di atas permukaan kain sebagai kain dasar seperti kain baldu atau satin. Ia juga dikenali sebagai suji timbul, sulaman timbul dan tekad bersuji. Mengikut Kamus Dewan, perkataan suji bermaksud berulang-ulang. Iaitu tekad ini sekiranya anda melihat corak-corak yang ada pada tekatan kita, kebanyakan tekatan mempunyai corak-corak yang berulangan daripada satu ke satu lain sehinggalah sampai kepada penghujungnya.
Berikut adalah tentang sejarah tekatan. Tekatan merupakan seni kraft tradisional yang telah wujud sejak lebih ratusan tahun yang lalu. Kerja tangan yang diwarisi dari zaman ke zaman telah membuktikan kepandaian mereka amat menyelah sehingga ke pelosok dunia. Mula diperkenalkan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada sekitar abad ke-15 Masihi, di mana di sinilah mereka mula berkumpul, iaitu kebanyakan penekat atau pandai tekat berkumpul dan berpusat di istana, di mana mereka akan sama-sama berkongsi ilmu dengan melalui tunjuk ajar, latihan, kemahiran dan kehebatan yang tidak dapat ditandingi atas dasar ingin mempersembahkan hasil yang terbaik kepada raja dan kerabat-kerabat baginda seperti pakaian dan kelengkapan istana yang melambangkan kemewahan dan keagungan. Tekatan juga dipercayai menerima pengaruh dari India, China dan Arab melalui perdagangan dengan membawa masuk selain pada rempah ratus, bahan-bahan lain, tapi yang pentingnya benang emas dan kain baldu mesti juga atau memang akan dibawa ke tanah Melayu. Terdapat bukti yang mengatakan bahawa Sultan Melaka pernah dihadiahkan tekstil bersulam emas yang dibawa dari negara China. R.O. Winstead menyatakan bahawa Emperor of China at the beginning of the 15th century sent kings of Malacca velvet seals and gorgeous embroidered with gold suits of cloth embroidered with dragon and one sword with killing. Tekatan kini diwarisi dari generasi ke generasi setelah mereka berhijrah keluar akibat berlaku rusuhan, perang saudara dan pertukaran kuasa. Pucuk pimpinan, maka bertebaranlah mereka mencuba nasib di tempat yang baru. Kemahiran yang tinggi telah mendapat sambutan yang menggalakkan kerana dinilai dari segi seni rupa, kehalusan, nilai estetika, kekemasan, ketelitian dan dimertabatkan tekatan sebagai suatu kedudukan yang teratas. Selain tanah Melayu, terdapat juga tekat yang berkembang di wilayah sekitar Kepulauan Melayu, antaranya adalah Brunei dan Indonesia, iaitu di Banjar, Sulawesi dan juga di Jawa. Okey, antara pengaruh tekatan yang sampai di tanah Melayu adalah Melaka dan Negeri Sembilan telah dipengaruhi daripada negara Cina, Palembang dan Minangkabau. Manakala Perak, Johor dan Selangor telah dipengaruhi daripada negara India, Aceh dan Minangkabau. Manakala wilayah pesisir pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang adalah datangnya dari kerajaan Melayu Patani Champa. Okey, ini adalah antara pakaian Sultan Abdullah Mahmud Shah II, iaitu Sultan Perak yang ke-26, telah memakai pakaian kebesaran dengan menggunakan sulaman benang emas. Okey. Tekatan kini, maaf ya. Okey, ini adalah motif-motif tekatan ya, terdiri pada lima kumpulan ya, kumpulan utama iaitu flora, fauna, kosmos, kaligrafi dan geometri. Fauna terdiri pada atau dibahagikan kepada bunga, daun, pucuk, kudup, batang dan akar, manakala bunga-bunga pilihan yang diminati atau disukai oleh penekat-penekat antaranya adalah bunga kacang, bunga cengkeh, bunga raya, daun asam batu, daun peria, daun keladi, pokok padi, pucuk paku, pucuk rebung dan lain-lain. Manakala fauna pula adalah amat berkurangan, tetapi masih ada juga yang
yang menekat menggunakan motif haiwan seperti ikan, burung, serangga dan lain. Kebanyakan motif seperti ini adalah daripada pengaruh kepercayaan Hindu. Manakala kosmos pula adalah lebih kepada alam cakrawala seperti awan larat. Manakala kaligrafi adalah ada dengan kehadiran atau kedatangan agama Islam ke tanah Melayu, maka kebanyakan ada juga di antara hasil-hasil tekad telah diadakan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kalimah Allah dan lain-lain. Manakala terakhir adalah geometri. Geometri lebih kepada swastika, huruf S, garisan lurus, segitiga, bulat, segi empat dan lain-lain. Ini antara satu corak-corak baru setelah mendapat larangan untuk menghasilkan benda hidup dan juga rupa manusia. Ini adalah beberapa contoh tekatan yang menggunakan motif-motif flora seperti daun kekwa, daun sulu kacang, bunga teratai, bunga anggerik hutan dan bunga raya. Seterusnya adalah motif fauna seperti ini ada burung merak, unggas, ini burung juga, kemudian burung cendrawasih dan burung pipit dan akhirnya adalah burung merak. Berikutnya adalah corak-corak seperti motif awan larat menggunakan motif geometri dan juga gunungan. Kemudian motif kosmos iaitu awan larat dan berikutnya adalah motif kaligrafi. Segi warna, kebanyakan kain dasar daripada kain adalah kain baldu. Mereka sangat berminat ataupun mendapat tempahan khusus pada warna-warna yang tertentu seperti warna merah tua, merah pulasan, biru tua, ungu, hijau tua dan hitam. Manakala kain satin pula menggunakan pelbagai warna. Berikut adalah jenis tekatan. Sementara itu saya sediakan satu video untuk anda mencuci mata dulu, memahami akan apa itu jenis-jenis tekatan. Sebentar ya.
Okey, tuan-puan telah perlu melihat video sebagai satu pengenalan tentang tekatan. Di sini saya akan tunjukkan atau akan maklumkan pada anda tentang jenis-jenis tekatan yang ada di tanah Melayu, termasuklah di seluruh satu Malaysia. Antaranya adalah tekad pada emas, kedua, tekad game, ketiga, tekad tindih, keempat, tekad campuran, kelima, tekad bersuci atau tekad benang emas atau tekad timbul. Yang keenam, tekad gubah, ketujuh, tekad manik dan atau labuci, dan kelapan adalah tekad kelingkan. Okey, untuk tekad pada emas, ia adalah satu tekatan yang paling lama yang telah dihasilkan atau datangnya daripada Selatan Thailand, di mana kebanyakannya tekatan sebegini boleh ataupun senang didapati di kawasan pantai timur iaitu di Kelantan dan Terengganu. Kemungkinan juga di Pahang pun ada juga. Okey. Kebanyakan motif pada tekatan pada emas ni lebih kepada lebih kepada bunga-bungaan, tetapi tidak mempunyai satu bunga yang betul membentuk yang sama, tapi orang kata lebih kepada um, ke arah macam abstrak, tidak jelas. Contohnya seperti ini adalah motif bunga pecah 8. Pada mana yang ada di tengah ni adalah motif bunga pecah 8 ya. Berkeluk, yang berkeluk ni adalah motif bunga, manakala awan larat adalah di dalam ini. Ada sedikit seperti dalam ni adalah antara awan larat ya. Okey. Kebanyakan bentuk seperti ini biasanya digunakan untuk alas paha, alas meja kecil, penutup tudung saji atau hantaran dan juga muka bantal. Ini bergantung pada saiz perbezaan saiz yang mereka menekat ya. Okay, ini adalah antara bahan-bahan yang digunakan untuk menekat perada emas. Antara bahan-bahannya adalah kain baldu, kertas perada emas, kain setin, benang sutera, jarum dan pembidang berkaki. Pembidang ni bergantung ya, seperti mana ada dalam gambar ini adalah pembidang berkaki, namun bergantung kepada saiz atau besar kecilnya kawasan atau ruangan tekatan yang tak dilakukan. Sekiranya tekatan tu adalah bentuk kecil seperti saiz bentuk piring, di situ kita boleh gunakan ram bulat yang biasa yang tidak perlu berkaki. Namun kebanyakan penekat-penekat memang atau berselesa menggunakan pembidang berkaki supaya senang mereka hendak menekat. Seterusnya ini adalah proses menekat. Pertama, lakar corak di atas surat khabar ataupun kertas dan ditekap di atas kertas pada emas. Bermaksud lakaran tu dibuat dahulu atas kertas memudahkan kalau sekiranya ada kesalahan dan sebagainya, mana kertas itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila ditekap ke atas perada emas, tiada lagi kerosakan, tiada lagi garisan-garisan yang tidak ini berada di atas kertas emas. Kerana kertas pada emas adalah betul-betul corak yang betul-betul yang kita dah pasti untuk jadikan sebagai tempat untuk kita menekat. Yang kedua, kertas ditebuk tembus dengan menggunakan mata pisau yang runcing dan tajam. Sebagaimana yang corak yang telah disediakan ke atas kertas tadi, atas khabar, kemudian ditekap di atas kertas pada emas. Di sinilah penekat akan mula menebuk. Contohnya ya, seperti warna keemasan ni bukan, tapi yang kosong ni, yang gelap ni, ini adalah tempat di mana kawasan ini akan ditebuk tembus. Ya, ditebuk tembus sehinggalah meninggalkan corak-corak yang diingini sahaja. Okay, proses ketiga adalah kain kapas atau belacu dicantum dengan telinga kain dan disarungkan kayu bulat serta dipasang ke atas pembidang kayu. Maknanya setelah reka corak dah disediakan, kemudian untuk sebagai pelapik di bahagian bawah adalah menggunakan kain kapas atau kain belacu yang telah pun maksud telinga kain ni ialah kain sambungan untuk dipasang kepada kain kapas, kemudian
pemegang kayu ni ataupun di sarungan kayu bulat ni supaya ia dapat sebagai pemegang kepada pemidang kayu agar ia tegang dan memudahkan penekat itu untuk mulakan kerja. Okay, seterusnya yang keempat adalah kain baldu ditampal di atas kain kapas dan motif kertas ditampal di atas kain baldu dengan menggunakan kanji. Ini bermaksud ialah kain baldu tadi akan letak terus atas atau dia ditampal terus menggunakan kanji tadi di atas kain kapas. Dan manakala motif kertas pula, kertas pada emas ditampal atas kepada kain baldu tadi. Bermakna di atas pemidang tu ada 3 lapis, iaitu kain kapas, kemudian kain baldu dan di atas sekali adalah motif atau corak kertas pada emas. Okay, yang kelima ialah bahagian tepi motif disusunkan 4 urat benang emas yang ditindih dan dijahit. Ini bermaksud corak-corak yang ada di sini, yang tepi corak ni akan diletakkan benang emas sebanyak 4 urat di atas ini, kemudian langsung terus dijahit. Ini adalah gigi belalang ya. Yang terdapat satu garisan yang ada ni adalah gigi belalang. Okay, yang keenam, terdapat juga bahagian bawah motif yang bertebuk dilapik dengan kain berwarna yang lain ataupun dengan cermin untuk menambahkan lagi keindahannya. Bermaksud warna yang gelap ini, yang dalam ni adalah satu lapisan kain yang lain pula. Ya, yang lain pula. Ini bergantung pada kreativiti penekat. Ada antaranya bermaksud kalau penambahan ini bermaksud di atas kertas pemidang ni terdiri pada 4 lapis. Bermaksud 4 lapis, yang pertama di bawah tadi adalah kertas, kain kapas, dialas dengan baldu, kemudian dialas dengan kain berwarna di ruangan tertentu sahaja, dan di atas sekali adalah corak pada emas. Maaf ya, stuck sikit. Stuck. Stuck. Masih. Stop berapa dia? Stop. Stop balik. Start ni. Sekejap ya, peserta semua. Sebab kita ada masalah teknikal sekejap. Okey. Okey, seterusnya ini adalah hasil yang hasil tekatan yang terdapat di koleksi di Jabatan Muzium Malaysia. Di sini didapati bahawa terdapatnya pelbagai bentuk ataupun rupa ya, seperti sebelah atas ni kita ada bentuk 4 segi tepat, di mana corak-coraknya juga seolah seperti adanya macam corak geometrik ya di sini, dengan menggunakan pelbagai teknik, termasuklah jenis jahitan dan garisan dan juga warna-warna yang pelbagai ya, telah dihasilkan dengan menjadi satu tekatan perada emas yang sangat menarik. Yang dua, yang bawah pun sama. Ini adalah lebih kepada 4 segi panjang. Menggunakan fokus utama adalah di bahagian tengah ini, menggunakan warna merah ini kain biasanya kain satin,
Kemudian diikuti kain berwarna hitam sebelah kiri kanan dan juga terdapat tumpukan-tumpukan warna yang kecil. Ini bermakna penukang ataupun orang pandai tekad ini, mereka telah pun membuat satu perancangan awal untuk mendapatkan satu hasil tekatan yang sangat menarik. Dan di tepi hujung ini terdapat bukan garisan lurus tetapi ada satu corak yang agak tajam bagi menampakkan keistimewaan pada tekatan di sini. Yang tengah ini adalah tekatan yang mempunyai seperti bunga berlekuk lapan. Kemudian di tumpuan khusus adalah bahagian tengah ya. Terdapat bunga yang tengah ini kemudian disusuli dengan kelopak-kelopak di sebelah bahagian tengah. Ini pun salah satu cara penekat mereka mempunyai perancangan juga dengan meletakkan pelbagai warna di sini seperti warna kuning, warna merah, warna hitam dan ada biru. Biasanya tekad yang bulat seperti ini lebih kepada tujuan sekiranya ada majlis perkahwinan dan sebagainya atau pertunangan, biasanya setengah-setengah negeri mereka menggunakan tudung saji untuk hantaran dan inilah antara alas tekatan yang digunakan untuk bentuk hantaran mereka. Dan seterusnya sebelah kanan ni ada pun sama, lebih kurang corak seperti yang di bawah kiri. Juga mereka pandai memilih warna yang terbaik untuk menghasilkan satu rekaan yang sangat cantik. Begitu juga yang di bawah ini pun sama, menggunakan corak geometri disambil mainkan kerawang untuk menghasilkan satu hasil tekatan yang sangat menarik. Biasanya untuk tekatan seperti empat segi panjang seperti ini, antara tiga ni adalah tekatan yang digunakan untuk diletakkan pada kepala bantal. Ya, kepala bantal atau kepala bantal kerana kebiasaan zaman dahulu kebanyakan bantal mereka lebih kepada jenis yang empat persegi ya. Jadi empat segi, maka ini adalah muka bantal untuk mereka hasilkan di bahagian hadapan ataupun kiri kanan agar nampak lebih menyelah. Seterusnya ini ada antara tekatan pada emas yang dipamerkan di Muzium Tekstil Negara. Ini termasuklah yang tengah ni adalah tertampan ya. Yang ni lebih kurang samalah. Yang bulat ni lebih kurang sama untuk alas paha, untuk penutup makanan. Yang ini boleh jadikan muka bantal juga ni. Muka bantal yang keliling pun sama. Untuk pengetahuan semua, muka bantal mereka kalau zaman dulu memang besar ya. Mungkin besar mungkin dalam 3 kaki lebih kurang ataupun 1 meter. Itu berdasar kepada atau lebih berdasar kepada orang yang nak menempah. Ada kala ada yang sampai 1 depa, ada kala ada sampai 2 kaki dan mengikut ini berdasar kepada tempahan lah. Dan ini adalah salah satu contoh tekad pada emas yang digunakan pada pelaminan. Untuk pengetahuan peserta, pelaminan ini adalah bukan daripada negara kita tetapi adalah daripada Riau, Indonesia. Ini adalah salah satu contoh ya. Contoh untuk berkongsi ilmu di mana tekad pada emas ini juga dilakukan atau diadakan di hiasan ragam hias di pelamin bagi masyarakat Riau. Ikutkan pelamin mereka ni ada 5 lapis ya. Ini adalah lapisan tengah dan ada lagi 2 lapisan di sini. Maknanya 5 lapis. Dan ini adalah mereka memang kaya dengan tekad pada emas. Okay, seterusnya adalah tekad bersuji ataupun tekad benang emas atau tekad timbul. Kebanyakan kita rata-rata kalau dalam majlis kahwin, nak tak nak tepak sirih inilah yang menjadi satu maksud utama bagi menyampaikan hasrat mereka kepada tuan rumah. Bahkan tekad yang ada di sini adalah tekad
pada tepak sirih ini adalah motif anggrek hutan. Ianya dihasilkan adalah untuk sebagai kelengkapan rumah atau peternak perkahwinan. Seperti selain pada tepak sirih, juga adalah saru bantal, lemudi, kipas tangan, tepak sirih, kasut dan lain-lain. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas tebal, kain baldu, kanji, geligin, benang emas, kain kapas atau belacu, benang sutera, 3 jenis jarum berbeza, iaitu jarum kecil, jarum sedang dan jarum besar. Jarum kecil untuk jahitan, jarum sedang untuk untuk disusunkan pada bunga, corak-corak bunga, dan jarum besar untuk menyusun benang-benang benang emas supaya berada dalam keadaan yang teratur. Berikutnya adalah gunting kecil, pisau, pemidang berkaki dan pensel. Okey, untuk prosesnya pula, pertama kali untuk menghasilkan kertas tebal, perlulah mengikuti proses berikut, iaitu gam kanji mesti dihasilkan dengan membuat campuran tepung ubi kayu dan juga tepung gandum dan dimasukkan sedikit cecair Dettol dan air, kemudian dimasak sehingga likat. Kemudian gam tadi disapu pada atas kertas keras yang terdiri pada 2 keping, di mana keping pertama akan disapu dengan gam, kemudian ditampal helaian yang kedua ke atas lapisan pertama tadi bagi mendapatkan ketebalan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kertas tebal digunakan untuk melakar motif atau corak dan ditebuk tembus yang dikenali sebagai mempulur. Jadi di sini corak akan dihasilkan ke atas kertas, tadi kertas tebal, kemudian dilorek, dilakar, kemudian ditebuk tembus agar menampakkan corak-corak ke atas mempulur tadi. Yang ketiga adalah kain kapas atau kain belacu dicantum dengan telinga kain dan disorong kayu bulat sebelum dipasang ke atas pemidang berkaki. Okay, ini adalah antara gambar ya, di mana salah seorang adik guru, Puan Hajah Azizah binti Muhammad Yusof yang merupakan mentor saya yang bagaimana hendak menghasilkan tekatan benang emas. Ini antara gambar pertama adalah kanji telah dilekatkan pada kertas keras. Kemudian yang kedua melakar corak ya. Melakar corak bunga dan juga dan sebagainya. Contohlah yang lakaran ini bergantung kepada jenis apa yang kita nak. Sama ada letakkan pada kipas, pada bantal atau pada apa sahaja, mestilah mendapat perancangan awal atau mendapat mestilah kita ketahui dahulu. Ada kadang-kadang hendak menggunakan untuk bantal peluk ataupun untuk bantal tidur. Jadi daripada corak tu akan bergantung saiz yang diperlukan. Kemudian yang ketiga inilah untuk menebuk. Setelah dah siap desain atau reka corak tadi akan ditebuk tembus seperti di dalam gambar ini. Okay, proses berikutnya adalah singa kain ditebuk secara penjarakan dan masukkan kain perca yang panjang bagi menegangkan keseluruhan kain. Ini maksud untuk mendapatkan untuk meletakkan kain ini kepada pembidang kayu, mestilah persediaan awal dilakukan, iaitu singa kain ini akan dicantum dengan kain tenun, dengan kain kapas, supaya bila keadaan sedemikian, bila dimasukkan kayu tadi akan meregangkan atau mengetatkan kain tersebut supaya tidak berlaku pergerakan. Okay. Seterusnya adalah kain alas disapu gam kanji sehingga rata dan lekatkan kain baldu
ke atasnya dan dilurut sehingga rata dan kemas. Dan nombor 6, mempulur kemudiannya diletakkan di atas kain baldu dan dijahit secara penjarakan supaya mempulur boleh berpegang pada kain dan tidak berganjak dari kedudukan. Okey, di berikutnya adalah gambar bagaimana Hajah Azizah ni telah mula menegangkan kain. Ini adalah kain cotton atau kain belacu ya. Manakala yang tepi dekat kayu bulat ni adalah, ini panggil lidah kain ya. Dan benang ataupun perca kain akan diikat pada telinga kain akan dilubangkan beberapa penjarakan. Maknanya dilubangkan mengikut lebih kurang dalam 2 inci. Kemudian perca kain digunakan untuk menggulung ataupun menarik setiap satu lubang yang ada ni kepada kayu pemidang, sehinggalah keadaan telah siap untuk sekeliling pemidang tersebut. Setelah kain kapas tadi ataupun kain belacu tadi telah ditegangkan, maka atas kain kapas tadi diletakkan gam, kemudian meletakkan kain baldu di atasnya seperti mana di dalam gambar ini. Dan seterusnya seperti di bawah ni adalah mempulur ya, mempulur yang telah siap tadi diletakkan di atas kain baldu, dan inilah cara asas untuk jahitan awal supaya jika corak ini tidak berganjak, maka perlu dijahit secara penjarakan ya. Contohnya bahagian mungkin bahagian batang, kemudian bahagian pada pucuk, pada daun, pada bunga, semuanya ada sedikit jahitan sedikit-sedikit seperti ini supaya tidak berlaku pergerakan agar bila hendak melakukan penekatan nanti, ianya tidak akan jadi masalah bagi penekat. Seterusnya adalah benang emas dililit pada gulungan kertas banyak 5 gulungan dan punca benang disatukan dan dililit pada geligir secara silang pangkah. Yang ke-8, sulaman tekad dimulakan dengan menggunakan benang emas yang tersusun kemas di bahagian atas bagi menutupi mempulur, dan benang sutera dijahit secara tersembunyi di bahagian bawah sehingga menutupi keseluruhan mempulur selesai. Dan ke-9, kain yang siap ditekad akan ditetas dan diasingkan daripada telinga kain. Okay, ini antara kesudahannya. Ini lima tadi mempulur yang telah siap dijahit secara kasar tadi, dan inilah antaranya proses menekat dimulakan. Biasanya menekat daripada bucu ataupun di mana-mana sudut, kemudian mula dijahit. Biasanya benang merah atau benang biasa ini akan bermula daripada bawah, dan dia akan jahit pun dia akan menyusup di bahagian bawah. Dia tak akan muncul di bahagian mempulur. Yang muncul adalah benang emas. Benang emas ini, maksud saya tadi benang emas banyak 5 urat tadi akan dililit pada geligin. Kemudian barulah dijahit ke atas ini. Ini adalah benang emas ini akan diletak sahaja di atas ini, tetapi yang memperanan adalah benang biasa yang akan mencuri untuk jahit ke atas benang emas, kemudian disusup ataupun disembunyikan di bahagian bawah mempulur. Hasilnya kita dapati ini ada hasil tekad yang telah siap, dan setelah itu kain ini ditetas ataupun dipisahkan kain baldu daripada telinga kain yang ada di sini. Dan ini adalah hasil yang dihasilkan untuk jadikan sebagai cushion, bantal cushion. Okey, seterusnya ini adalah contoh ya. Contoh gambar ini adalah pakaian Tuanku Agong yang di Pertuan Agong kita baru-baru ini memakai baju sikap yang telah dijahit dengan sulaman ataupun tekatan benang emas. Dan sebelah kanan ini adalah tika belangkat ya. Adalah seperti itu tika sembahyang yang dibuat khusus kepada raja-raja di zaman dahulu. Di sinilah tekad-tekad ni yang dihasilkan
Yang ini untuk bahagian kaki dan di atas untuk bahagian kepala. Ini antara keistimewaan ataupun kemewahan tekatan dahulu ya. Berikutnya adalah tepak sirih. Tepak sirih ni adalah yang ikutkan ni adalah motif bunga raya untuk tepak sirih. Manakala yang sebelah kanan ini adalah corak sulur kacang. Ya, ni untuk kepala bantal ataupun untuk kepala bantal sebelah kiri dan kanan. Dan di bawah ini adalah kasut tekad untuk pengantin. Dan berikutnya ini adalah ciong. Ini antara salah satunya yang sangat istimewa bagi pengantin lelaki apabila hendak akad nikah, maka mereka kebanyakannya duduk di atas ini. Ini ada tika akad nikah atau panggil cio. Di sini tika ini atau cio ini terdiri daripada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapis. 7 lapis berarti 7 hari. 7 hari ataupun dikatakan 7 hari bersamaan dengan seminggu lah. Ya. Dan di sini terdapatnya corak-corak selain pada flora terdapat je corak kerawang diserang sendiri dengan kerawang. Ini adalah corak flora bunga dan ini disusul dengan sulur kacang dan seterusnya sehinggalah di bawah lah ya. Dan peranan di sini adalah cio ni agak istimewa sekali kerana setiap lapisan ni mempunyai warna yang berbeza dan jadi pada 7 saiz yang berbeza. Yang di bawah sekali adalah lapisan awal, lapisan paling bawah. Yang ini menggunakan tak silap saya macam warna sama ada ungu ataupun warna coklat tua. Kemudian susuli dengan warna kuning. Yang ini saiz yang kedua. Dan orange ni ataupun ungu jingga ni ada warna yang lapisan ketiga. Keempat ada warna biru lapisan keempat. Merah lapisan kelima. 6 warna kuning lapisan ke-6 dan ke-7 warna hijau. Dan di atas sekali adalah warna hijau ada keliling, kemudian di atas yang paling tengahnya adalah warna merah yang menunjukkan orang kata paling atas atau paling tengah. Kalau ikutkan dari segi kalau bentuk 3D ataupun 3 dimensi, terdapati bahawa terdapat lapisan-lapisan tertentu boleh diselak sehingga 7 lapis. Ini antara keistimewaan cio yang terdapat yang digunakan pakai atau digunakan oleh kerabat diraja terutama di negeri Perak. Dan seterusnya ini adalah tekatan ini adalah kita panggil sebagai hiasan pada peterakna ataupun panggil hiasan pada pelaminan Melayu di mana tekatan inilah digunakan dengan menggunakan motif bunga orkid hutan. Kemudian ini adalah kipas menggunakan satu corak yang sangat cantik dan juga di bawah ni adalah antara gabungan daun dengan bunga. Okey. Seterusnya adalah tekad game. Tekad game ataupun paling istimewa kerana ia adalah satu yang luar biasa yang kita jarang jumpa, tetapi ia memang bukan dalam tekatan lama memang sangat banyak diperolehi, terutamanya koleksi yang terdapat di Jabatan Muzium Malaysia. Ini adalah hasil tangan Hajah Nik Rahimah daripada Kelantan, di mana ini merupakan satu hasilan tekad game yang menggunakan benang seperti benang dipanggil benang pepaku, tetapi bentuknya adalah seperti benang melilit dan berkeadaan dan bergulungan. Nanti saya akan tunjukkan yang secara jelas.
Okey. Menggunakan motif flora, lazimnya digunakan untuk majlis-majlis majlis perkahwinan dan dia digunakan untuk muka bantal, kipas dan sebagainya. Okey, ini antara bahan-bahan digunakan iaitu kain baldu, benang pepaku atau benang bergelung, pemidam berkaki, jarum, gunting, benang, buluh ataupun kayu. Okey, ini antara prosesnya adalah anda boleh lihat yang tengahnya adalah benang pepaku ya. Yang tengah ini. Dia berkeadaan bergelung atau bergulung, tetapi benang ni boleh dipotong kecil mengikut saiz yang diingini. Okey, untuk proses pertama, kain kapas dan tiang kain dicantum, kemudian tebuk lubang untuk memasukkan perca kain untuk menegang kain, iaitu kain perca tadi, tinggal kain tadi akan ditebuk, kemudian akan dimasukkan kayu dan kain perca untuk menegangkan kain. Berikutnya kain tadi disapukan kanji di atas permukaan kain untuk menampalkan kain baldu ke atasnya. Okay, proses kedua, berikut keempat adalah benang pepaku tadi akan dipotong mengikut saiz yang tertentu. Kebiasaannya dalam lebih kurang setengah ataupun bergantung pada penekat ya. Berikutnya adalah lakar, corak dengan pensel dan mula menjahit dengan cara sarungkan benang pepaku ke dalam jarum dan mula menjahit mengikut garisan secara menyerong. Ini maksud kain baldu tadi biasanya akan dilorikkan corak-corak yang diingini dengan menggunakan pensel lah. Dan lepas tu akan benang pepaku tadi yang telah dipotong kecil akan terus dijahit. Dia seperti jahit manik. Dia macam jahit manik, dia terus jahit mengikut garisan-garisan yang diingini. Seperti dalam gambar ni adalah gambar gajah di mana beginilah cara dijahit mengikut saiz menyerong. Yang keenam, kain yang siap ditekat akan ditetas dan memisahkan telinga kain. Seperti macam biasa, prosesnya lebih kurang sama, cumanya bahan penggunaan bahan benang tu adalah berbeza. Ini adalah contoh, ini juga adalah, tak silap saya, ini ada juga cio jika untuk masyarakat India Muslim yang menggunakan motif ini. Ini motif gajah, manakala ini motif bunga dan ini unggas. Dan ini adalah digunakan yang corak seperti bergerigi inilah adalah benang pepaku. Ya, yang ini. Benang pepaku dan juga yang ini. Ini antara digunakanlah oleh penekat ya. Okey, seterusnya kita terus kepada yang berikut iaitu tekat gubah. Tekat gubah dihasilkan oleh biasanya masyarakat peranakan Cina lah dan juga Melayu. Motif yang biasa digunakan adalah motif flora lah sebagai motif pilihan dan bentuk yang dihasilkan adalah sangat unik ya dan berkelok. Kegunaan seperti alas paha, alas meja dan penutup makanan. Ini antara lebih kurang seperti dengan tekat pada emas yang mempunyai kelok sebanyak 8 kelok dan ini adalah hasil yang digunakan untuk perbezaan dari tadi. Yang pertama tadi kita menggunakan prada tekat pada emas, tetapi kali ini mereka menggunakan hanya benang emas sahaja. Tetapi yang uniknya, setiap urat benang ini mereka susun dengan memainkan peranan benang merah dengan benang emas supaya menjadi corak yang lain pula ke atas muka tekat ini. Ya, dapati di sini ada dua sahaja. Contohnya corak ulangan kelopak yang sebelah kiri ini sama kelopak belah kanan. Begitu juga yang ini sama kelopak ni. Bermaksud di sini dia ada 4 corak yang berbeza dalam 4 kelopak. Ya, dan menjadi ulangan kepada kelopak-kelopak yang lain. Selain daripada itu,
Terdapat juga pucuk daun yang hasilkan untuk mendapatkan satu reka corak yang sangat menarik. Itu yang membezakannya adalah setiap corak yang dihasilkan, maknanya lapisan bawah tu mereka menggunakan benang dengan cara jahitan yang berbeza antara satu sama lain. Dan dikelilingi, disiapkan satu, kemungkinan di sini disiapkan satu lain garisan, kemudian sambung lagi satu garisan sehinggalah habis urat benang menjadi satu garisan yang besar. Dan ini dapati keseluruhan ini adalah semuanya menggunakan jahitan tekad ataupun sulaman tekad gubah. Okay, berikutnya adalah bahan digunakan ialah benang emas, benang sutera, jarum, kain baldu, kain berwarna, kertas dan pisau. Ini antara prosesnya adalah pertama cantumkan kain baldu atau setin dengan tinggal kain dan sarungkan kayu bulat serta dipasang pada pemindang. Kemudian kedua, motif dilakar ke atas kertas dan ditebuk tembus sebagai mempulur yang dipanggil sebagai acu. Dan ketiga pula, mempulur diletakkan ke atas kain baldu atau setin dan dilorik motif dan acu diketepikan. Ini maksud acu ni ada sebagai sementara untuk diletakkan ke atas kain baldu, tetapi dengan menggunakan mungkin pensel ataupun alatan yang boleh melihat garisan corak yang agak jelas, kemudian kain acu tadi akan dikeluarkan. Cuma tinggal corak saja. Corak yang tinggal pada kain baldu itulah mula mereka menekat menggunakan benang emas dan juga benang merah. Iaitu benang emas dan benang merah itu benang sutera ataupun benang kapas. Okay, berikutnya adalah yang keempat. Proses keempat adalah susun beberapa urat benang emas atau perak sehingga menutupi lorikan corak dan di atas corak yang dilorik. Maksud yang tadilah ya, yang makna contoh yang ada pada kelopak bunga ni, di sinilah lorikan telah pun dilorik lebih awal, kemudian menggunakan benang emas, kemudian dijahit setiap urat sehingga menampakkan corak-corak tertentu menggunakan benang merah tadi. Bermaksud benang emas dan benang merah seperti digabungkan untuk dapatkan satu corak yang baru. Okay, seterusnya, kelima, benang emas ditindih ikat, dijahit pada kain dengan menggunakan benang sutera berwarna mengikut kreativiti penekat. Sebagaimana saya telah sebutkan tadi. Apabila siap, pisahkan tinggal kain daripada kain baldu. Okay, seterusnya, inilah ada antara contoh koleksi daripada Jabatan Muzium Malaysia, iaitu di mana tekad gubah telah dihasilkan pada selai. Ini saya tak silap saya alas meja. Ya, menggunakan bermotifkan flora dan menggunakan teknik ya. Di sini mereka membuat satu campuran selain pada tekad gubah terdapat juga seperti warna merah dan warna kuning, hijau adalah menggunakan tekad, ini ada tekad tindih ya. Dia ada buat gabungan. Okey, seterusnya. Ini juga adalah salah satu hasil. Yang ini ada lebih pada penutup makanan ataupun alas paha. Juga menggunakan benang emas dan juga ini menggunakan benang ungu tak silap saya yang ini. Cuma yang tengah ni adalah cermin penambahan untuk mencantikkan corak pada tekad gubah ini. Mereka letakkan cermin di tengah seperti ini. Dan sebelah kanan ini adalah bujang epok. Bagi masyarakat di Negeri Sembilan, terutama masyarakat Melayu, apabila mereka hendak bertandang ataupun merisik ataupun sebagai tanda untuk mencari pasangan, mereka akan membawa bujang epok ini. Bujang epok ini adalah seperti tepak sirih tetapi ia bentuk seperti beg sebagaimana yang anda lihat di sini. Di sini mereka menggunakan corak
ataupun menggunakan tekad gubah di atas bujang epok ni. Ya. Dan bujang epok ini biasanya mereka meletakkan kapur, sirih dan juga gambir dan juga tembakau dimasukkan dalam beg ini sebagai tanda untuk mengikat tali hubungan antara dua keluarga. Okay, berikutnya adalah tekad tindih. Tekad tindih adalah kata paling mudah untuk dihasilkan. Mana tekad tindih di sini mereka menggunakan motif flora sebagai pilihan dan lazimnya digunakan untuk kelengkapan rumah seperti tudung saji, hiasan dinding dan lain-lain. Di antara bahan-bahannya ialah kain baldu, pemidang, benang, kain berwarna-warni, benang emas dan jarum. Okay, untuk proses pula, pertama lakarkan corak ke atas kertas dan digunting. Kemudian tampal corak ke atas kain berwarna dan digunting. Ini terpulang sama ada atas kain baldu ataupun atas kain satin. Ini bergantung pada penekat. Dan seterusnya ketiga adalah mempulur, diletakkan ke atas kain baldu atau satin dan dilorek motif dan acu diketepikan. Ya. Jadi seterusnya, benang emas dililit keliling corak secara bertindih di samping dijahit gigi belalang dengan menggunakan benang biasa. Ya, maksudnya di sini maknanya di sini ini contoh kain baldu yang berwarna hijau ini telah dipotong lebih awal, kemudian diletakkan di atas kain baldu sebagai yang dasar tadi, kemudian menggunakan benang emas untuk ditindih atas baldu hijau ya. Kemudian dijahit gigi belalang. Yang kelima, kemudian benang emas ditindih ikat, dijahit pada kain dengan menggunakan benang sutera berwarna mengikut kreativiti penekat. Apabila siap, pisahkan telinga kain daripada kain baldu. Ini bergantung jugalah kalau katalah coraknya kecil, maka boleh menggunakan ram, ataupun kalau besar, perlulah menggunakan pemidang kayu agar memudahkan kerja-kerja dilaksanakan. Okay, berikutnya lah tekad manik atau labuci. Ini tak kisahlah, maknanya menggunakan manik saja boleh, nak campur pun boleh atau labuci saja pun boleh. Bagi tekad menekat ini, ia dihasilkan menggunakan motif flora dan fauna. Lazimnya jadikan hiasan pada majlis perkahwinan, pakaian dan hiasan rumah. Antara bahan-bahannya adalah kain baldu atau satin berwarna-warni, benang emas, benang biasa atau kapas ataupun sutera, jarum, kertas, manik warna-warni, gunting, kanji dan juga labuci. Antara proses ialah kain baldu dipasang pada bingkai atau pemidang. Kemudian lakarkan corak ke atas kain baldu. Dan seterusnya mula menjahit dengan menggunakan susunan manik berwarna-warni dan labuci yang dijahit menggunakan benang sutera. Seperti mana anda boleh lihat di tengah ni ya. Bagaimana tekad labuci atau tekad manik dihasilkan. Okay, untuk seterusnya, di sini adalah beberapa contoh tekad manik yang telah dihasilkan daripada koleksi Jabatan Muzium Malaysia, di mana di sini adalah satu hasil yang daripada masyarakat Nyonya, di mana bila berlakunya majlis perkahwinan, mereka akan memegang seperti sapu tangan. Memegang ini sebagai dipakai oleh pengantin perempuan. Dan di sini adalah mereka menggunakan corak bunga berak untuk menghasilkan bunga berak dengan menggunakan manik-manik berwarna-warni dan dijahit satu demi satu. Setiap bentuk burung berak ni dijahit satu demi satu dengan mengikut warna pilihan yang disukai oleh penekat. Okay. Yang kedua adalah
baju ni adalah dipakai oleh masyarakat di Sabah, di mana mereka menggunakan manik-manik ini untuk menghasilkan sepasang baju yang amat cantik dan menarik. Dan di bawah ini adalah hiasan ataupun hiasan kepala yang menggunakan manik panjang, ya. Kemudian dijahit dan membentukkan seperti seolah-olah seperti bunga ataupun corak abstrak, ya, yang ini. Okay, seterusnya ini adalah juga contoh. Ini adalah lebih kepada labuci, ya. Bahan labuci. Koleksi adalah dihadiahkan oleh kerabat diraja Brunei, kerabat diraja Filipina, iaitu daripada orang Sulu kepada Jabatan Muzium Malaysia. Ini ada contoh hiasan dinding yang menggunakan labuci dengan bermotifkan burung merak dan juga seolah-olah di dalam satu kawasan taman. Ya. Okay. Berikutnya adalah tekad kelingkan. Tekad kelingkan adalah sejenis bahan, bahan pita logam yang dia seperti benang, tapi sebenarnya bukan yang ni macam benang kita dia, tapi dari awal tu logam pipih. Yang logam pipih yang mempunyai dua warna, iaitu warna emas ataupun warna perak. Okay, motif-motif digunakan adalah seperti motif flora dan digunakan untuk hiasan dinding, pintu dan lain-lain. Antara bahan yang digunakan adalah kain satin, pita logam pipih, emas dan perak, gunting dan jarum pipih. Okay, pertama, kain baldu atau satin dicantumkan dengan telinga kain dan menggunakan kayu bulat akan dibentang di atas pembidang berkaki dengan tegang. Kemudian, lekalkan corak di atas kertas sebagai mempuluh dan mempuluh diletakkan ke atas kain baldu atau satin dan dilorek motif dan acu diketepikan. Okay, seterusnya, yang keempat, pita logam yang pipih berwarna emas atau perak dijahit ke atas lorekan corak. Kemudian, kebiasaannya, benang dijahit secara menyerong atau mengikut arah urat daun, bunga ataupun batang pokok. Dan seterusnya, apabila siap, dipisahkan telinga kain daripada kain baldu. Dan ini antara salah satu contoh hiasan pada dinding, ya. Pada dinding rumah ataupun hiasan pada pelamin yang menggunakan tekad kelingkan seperti ini. Ini antara benang kelingkan, benang pipih ni. Ini antaranya dan dijahit mengikut alu ataupun urat benang seperti ini. Begitu juga dengan batang, daun dan sebagainya. Okay, seterusnya ini adalah hiasan kepala seperti kupiah, tapi hiasan kepala ada istimewa kerana mereka telah menghasilkan satu jenis tekatan kelingkan di atasnya, seperti warnanya ni adalah warna perak tapi sudah pudar, ya. Seperti ni bentuk lapan ni dan keliling ni dan juga daun. Dan berikutnya ini adalah muka bantal yang menggunakan tekad kelingkan juga, ya, seperti ini. Ya, okey. Seterusnya, okey. Untuk tekad campuran dihasilkan melalui campuran beberapa teknik tekad seperti tekad manik, tekad kelingkan dan tekad tindih. Lazimnya digunakan untuk kelengkapan rumah seperti hiasan dinding. Ini adalah antara salah satu contohlah ini untuk hiasan atas meja, ya. Yang ini. Okay, ini adalah salah satu contoh menggunakan tekad kelingkan, tekad gubah dan tekad suji, ya, yang dikeliling ni.
Dan seterusnya, ini ada juga apa ni, hiasan ya untuk dinding juga, di mana yang kuning ini adalah tekak benang emas, ini tekak tekak tindih, dan ini adalah tekak gubah. Ya, yang tekak gubah. Dan seterusnya, ini tekak benang emas campur dengan tekak labuci dan juga manik. Yang sebelah kanan ni adalah tekak gubah dicampurkan dengan tekak kelengkan dan juga tekak game ya. Yang pakai dengan selang-seli. Ini tekak game dan yang ni tekak kelengkan. Okey. Okey, penghasilan produk. Okey. Produk tekatan. Tekatan adalah produk mewah yang mampu milik oleh golongan tertentu sahaja. Penghasilan tekatan dapat dilihat bergantung kepada peristiwa sambutan ke majlis-majlis tertentu seperti Majlis Adat Istiadat Raja-Raja Melayu, Hari Keputeraan, Hari Pertabalan dan Perkahwinan. Antaranya adalah singgasana, pelamin dan katil pengantin seperti lelangit, tabir petak rana, bantal seraga, sarung bantal inai, sarung bantal sandar, alas paha, tetampan, ombak-ombak, buah gantung, bantal tidur, kasut dan lain-lain. Produk lain seperti tudung saji, tepak sirih, kipas tangan, sarung kusyen, kasut dan beg tangan. Ini adalah contoh ya. Ini adalah parang-parang untuk dihiaskan pada tepi katil pengantin. Kalau dulu-dulu mereka menggunakan katil besi, jadi ini antara salah satu hiasan. Selain pada mereka ada letakkan kain net seperti kelambu, tapi hiasan sangat cantik. Yang tepi untuk bahagian hadapan kelambu yang bersilang akan dihiasi dengan parang-parang ini. Ini adalah muka bantal, ini adalah alas paha ataupun penutup makanan, dan ini penutup makanan, dan ini muka bantal, dan ini adalah contoh kipas. Dan sebelah kanan ini adalah alas meja, ini pun sama. Ini untuk muka bantal, inilah bantal. Zaman dahulu menghasilkan tekatan mereka di muka bantal seperti ini. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh pelaminan Melayu yang telah kita pamerkan di Busan, Korea sebagai hadiah kepada kepada mereka di sana ya. Bagi orang kata satu untuk menyatakan satu keistimewaan masyarakat Melayu kita yang kaya dengan tekatan dan sangat mewah untuk menghasilkan satu suasana yang begitu indah pada ketika iaitu satu peristiwa iaitu majlis perkahwinan. Di sini anda boleh lihat di mana di belakangnya adalah scallop yang dihasilkan untuk sebagai penutup kepada tirai yang di belakang. Kemudian yang bergantungan ini adalah dipanggil gantungan. Juga hiasan untuk pada tabir belakang. Kemudian yang tengah ini adalah gunungan. Ya, gunungan. Belakang gunungan ada lagi scallop. Ya, scallop untuk mencantikkan lagi tempat duduk pengantin. Kemudian di atas peterana atau di atas pelamin ini terdiri daripada ini adalah cior untuk tempat pengantin duduk. Kemudian ada bantal bantal peluk atau bantal seraga. Kemudian kita ada kipas sini. Kemudian kita ada bantal kusyen untuk hiasan bahagian depan tempat pelamin. Kemudian kita ada tepak sirih
Dan berikutnya, alas paha kalau ikutkan, alas paha pun mesti ada corak-corak yang berikut. Tapi oleh kerana hantaran ini letakkan di atas alas paha, maka tertampan yang di atas yang ada sebagai pengganti kepada alas paha. Ya, seperti mana anda lihat di sini, ini adalah tertampan yang terdapat ni. Okey, di samping tu juga ada juga hiasan pada atas platform menggunakan hiasan tekat benang emas ini. Ini adalah salah satu contoh pelaminan Melayu yang menggunakan tekatan benang emas. Dan tekat ini adalah dihasilkan oleh adik guru kita, iaitu Hajah Azizah Muhammad Yusof. Okay, seterusnya. Okey. Untuk seterusnya, acara seterusnya, saya akan memberi satu hidangan istimewa pada anda untuk melihat tekatan secara asas yang dihasilkan oleh kaki tangan Museum Tekstil Negara untuk jadikan sebagai satu permulaan kepada anda yang baru ingin mempelajari akan tekat tindih dan bagaimana ia dihasilkan secara mungkin sebagai satu permulaan untuk anda dan mungkin akan jadikan satu usaha untuk jadikan perusahaan tekatan yang akan menjadi satu memberi satu sinaran kepada kehidupan anda di luar sana. Silakan lihat. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke kursus asas tekatan. Hari ini bersama dengan saya akan menceritakan kepada anda semua proses asas menekat, iaitu tekat tindih. Di hadapan saya merupakan peralatan yang digunakan di dalam menghasilkan tekat tindih. Yang pertama, kita perlukan 2 helai kain baldu berwarna merah dan juga berwarna biru bersaiz 11 x 10 inci. Yang kedua, kita perlukan ram bersaiz 6 atau 7. Yang ketiga, kita perlukan benang emas berukuran 2 meter, benang jahitan dan juga jarum jahitan bersaiz 6. Kita juga perlukan pensel dan juga pen untuk proses lakaran. Kita perlukan gunting untuk menggunting kertas dan juga gunting untuk menggunting benang. Seterusnya, kita perlukan 2 jenis gam, gam kering dan juga gam basah. Seterusnya, kita perlukan lakaran motif seperti ini. Kita juga perlukan sehelai kertas karbon untuk proses lakaran. Dan yang terakhir, kita perlukan kertas surat khabar. Proses yang pertama merupakan proses melakar reka corak. Hari ini saya memilih reka corak daun keladi. Bagi anda yang mahir dan ingin memilih reka corak yang lain, anda juga boleh melakarkan motif bunga tanjung, bunga padi, bunga kekwa dan sebagainya. Yang pertama, kita perlukan ram sebagai ukuran bulat. Ini adalah bagi menentukan reka corak yang dilukis tidak akan melebihi saiz ram. Proses melakar.
Setelah selesai melakar, proses seterusnya adalah proses menekap. Apa yang kita perlukan adalah kertas karbon dan juga kertas surat khabar. Ikut garisan yang telah dilakarkan tadi dengan lebih kuat supaya ia terkesan di atas permukaan surat khabar. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jika anda mahir, anda boleh terus melakar terus di atas permukaan surat khabar. Proses seterusnya adalah proses menggunting dan juga menampal. Apabila menggunting, lebihkan sedikit daripada ukuran asal. Kain velvet di bahagian belakangnya. Ambil ram sebagai ukuran. Sapukan gam di bahagian permukaan yang ada kesan lakaran. Hasilnya adalah seperti ini. Proses seterusnya adalah juga menggunting. Pastikan anda menggunting mengikut betul-betul motifnya. Ke semua motif yang ada seperti ini. Juga gunakan ram sebagai ukuran. Dan boleh letakkan dahulu motif-motif yang telah digunting tadi. Apabila anda meletak keratan motif ini, pastikan anda letakkan jarak bagi setiap motif tersebut. Seterusnya adalah proses meletakkan gam. Saya gunakan gam basah supaya lekatannya adalah lebih kukuh.
sehingga selesai. Setelah selesai, biarkan ianya kering selama 10 sehingga 15 minit. Proses terakhir adalah proses menekat. Gunakan drum bagi menegangkan permukaan kain baldu. Anda boleh ketatkan drum di bahagian skrunya bagi memastikan kain cukup tegang untuk ditekan. Ambil benang emas, letakkan di bahagian yang berbucu supaya permulaannya tidak jelas kelihatan. Seperti ini. Ambil benang berwarna merah dan matikan di bahagian belakang. Pastikan ia kukuh. Dan anda boleh letakkan benang emas. Benang merah akan melilit di bahagian benang emas. Pastikan benang merah jarumnya dimasukkan ataupun ditusukkan di atas permukaan reka corak. Untuk permulaannya, anda perlu membuat ulangan di keliling benang merah sebanyak 2 kali. Dan jarak setiap benang merah adalah bergantung kepada puan-puan. Pastikan benang merah kedudukannya adalah lurus. Dan proses ini akan diteruskan mengelilingi sehingga reka corak habis. Ini merupakan hasil tekad tindih yang telah selesai. Sebagai produk akhir, anda boleh hasilkan kepala bantal, kusyen kecil dan juga hiasan berbingkai. Okey, itu tadi adalah demonstrasi untuk mempelajari akan tekad tindih. Untuk makluman peserta, kami akan buka bengkel tekad tindih ini pada tahun hadapan insya-Allah untuk memberi pemendekatkan anda pada museum kita macam mana cara hendak menjahit atau menekat tindih ini. Sebagai untuk berikutnya, bagi untuk kita menjaga atau memelihara warisan kita, tekatan masih lagi relevan dan berkembang dan dapat sambutan yang hangat lagi masih setakat ini. Walaupun permintaan telah berkurangan terhadap pelaminan
tetapi sambutan berupa cenderamata amat membarasangkan dan mampu milik untuk masa kini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa, si anak dara. Baliklah tuan, membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Oleh itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sorry. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Roshidah atas perkongsian dan juga kupasan topik kita pada hari ini. Seterusnya kursus diteruskan ya dengan sesi soal jawab yang diterima daripada para peserta. Puan sudah bersedia? InsyaAllah. Okey, alright. Kita dapat daripada soalan pertama daripada platform Zoom meeting. Daripada Puan Ain Manan, ada dua soalan Puan. Pertama, adakah tekad ini masih digunakan lagi? Ini mungkin merujuk kepada keseluruhan tekad ya Puan. Okay. Dan yang kedua, masihkah ada cara pembuatan tekad ini untuk dilihat dengan lebih dekat dan dipelajari cara pembuatan tekad ini? Okay. Terima kasih pada yang bertanya. Bagi soalan pertama, kalau ikutkan tekatan ini masih lagi diusahakan oleh penenun-penenun kita, tetapi tidaklah kesemua 8 tekatannya. Yang kita dapati sekarang ni adalah popularnya dengan tekad benang emas, tekad gubah dan juga tekad tindih. Cuma yang tapi ikutkan yang berdominannya, yang biasa yang kita boleh nampak di mana-mana adalah tekad benang emas. Okay. Kadang-kadang tekad prada emas telah pupus dan tekad-tekad lain juga sudah sudah tidak diusahakan lagi oleh penekat-penekat kerana mungkin permintaan telah tiada ya. Itu antaranya. Okay, Dan soalan kedua, cara untuk melekat ini, kalau ikutkan di museum kami belum lagi membuat apa-apa bengkel untuk tekatan, tetapi kami cuba, insyaAllah kita cuba akan laksanakan kalau tak ada halangan mungkin tahun depan untuk mungkin kita membuat bengkel itu tak semestinya ke 88 tekatan, tetapi mungkin satu dulu, tekad tindih dulu, kemudian barulah kita menyusuri dengan tekad-tekad yang lain, insyaAllah. Okey Puan, kalau mungkin negeri Puan, kalau kita tengok di negeri mana mungkin boleh kita lihat lagi lebih dekat lagi cara pembuatan tekad ni Puan. Kita pengusaha-pengusaha penekat ini, biasanya setakat ini yang kita boleh lihat, terutamanya di negeri Perak iaitu di Kuala Kangsar, seperti mana saya sebutkan tadi adalah Hadi Guru, iaitu Puan Hajah Azizah Muhammad Yusof dan seorang lagi Puan Azizah Ahmad, selalu lupa dah. Ada dua sekitar situ. Hajah Azizah Muhammad Yusof masih lagi membuat menekat di bengkel beliau di Kuala Kangsar. Boleh anda boleh ke sana, dan jika tidak tahu tempat untuk melihat, anda boleh tanya orang di kawasan Kuala Kangsar. Kebanyakan mereka memang tahu dekat dengan istana Kuala Kangsar. Selain pada itu, kalau di Kelantan adalah di Kubang Pasu, dan ini adalah Hajah Nik Rahimah. Beliau adalah penekat kelengkan dan juga tekad game. Manakala di Selangor, iaitu Yang Mulia Raja Kamariah telah menghasilkan tekad prada emas, tekad benang emas di Shah Alam. Itu antara tiga yang paling
utamalah yang saya buat dan saya telah buat penyelidikan di situ ya. Tetapi mungkin ada pengusaha-pengusaha lain yang saya tidak ketahui. Bagaimanapun anda boleh terus melayari laman web Kraft Tangan. Juga boleh membantu kita untuk mendapatkan nama pengusaha-pengusaha menekat. Mungkin dekat Gubah dan lain-lain. Ya, cumanya pihak museum hanya sebagai satu penggalakan kepada peminat-peminat setia untuk datang ke museum sebagai sebagai satu maklumat untuk mereka melihat hasil yang ada di Jabatan di Museum Tekstil Negara bagi untuk mereka mungkin bukan mencirut tapi mendapatkan ilham supaya mereka boleh jadikan satu usaha untuk mendapatkan motif yang baru ataupun teknik yang lain pada apa yang kita pamerkan di Museum Tekstil Negara. Okey, terima kasih Puan. Ini ada dikongsikan oleh peserta Zoom kita ya. Institusi kraft dekat dengan kilang kicap Tamin dekat Kuala Kangsar. Nanti Ya. Puan Ain boleh dapatkan informasi. Okey, soalan kedua Puan daripada Puan Nurliana daripada platform Zoom meeting juga. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah teknik jahitan tekatan benang emas ini telah dimodernkan menggunakan jahitan mesin atau masih lagi secara tradisional? Soalan pertama dulu apa? Nanti saya tanyakan Okey. soalan kedua. Untuk soalan pertama pada Cik Puan Nurliana. Nurliana. Okey, untuk tekat tradisional, tekat benang emas tradisional masih diusahakan di beberapa tempat terutamanya di negeri Perak lah ya, di Kuala Kangsar. Sebabnya kita ingin mempertahankan khazanah warisan negara kita ni supaya tidak pupus ya, dan kita menggalakkan juga kepada mereka untuk membuat tempahan dengan mereka. Malangnya bagi setengah masyarakat tidak mampu untuk untuk menempah kerana harganya agak mahal. Memandangkan bahan mentah sekarang ini setiap hari melambung tinggi kan. Jadi kepada mereka yang berkemampuan dipersilakan. Tapi macam mana pun jika tiada moden bukan tiada ketika tadi yang tradisional bukan tiada moden. Moden pun ada. Maksudnya teknik moden menghasilkan jahitan tekatan pun diusahakan oleh pengusaha-pengusaha ini. Bermaksud bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk dapatkan tekat benang emas secara tradisional, mereka boleh menempah dengan membuat pembuat tempahan tekatan mesin. Okey, alright. Okey. Soalan yang kedua daripada Puan Nurliana, bagaimana cara yang paling sesuai untuk menyimpan tekatan benang emas supaya motif tidak patah ataupun rosak, Puan? Okey. Untuk cara penyimpanan, bagi tekatan amat penting, terutamanya tangan kita ni. Sebab tangan kita ni berasid. Sekiranya kita nak menyentuh bahan-bahan seperti tekatan ni, kalau boleh menggunakan sarung tangan, ya. Untuk untuk mengelakkan daripada timbulnya atau terdapat kesan kesan pudar seperti ada koleksi yang saya tunjukkan tadi telah bertukar menjadi warna kehitam-hitaman. Itu adalah salah satu punca yang menyebabkan koleksi itu ataupun tekatan itu telah bertukar warna. Jadi untuk memelihara tekatan tersebut perlulah dibaluti dengan dengan acid paper ataupun kertas bebas asid dan disimpan elok-elok dalam almari. Ya, dalam almari. Ini pun bergantung. Kalaulah ia jenis macam bantal, boleh dia kata dibaluti keseluruhannya. Manakala untuk contoh hiasan langsir atau hiasan pada pelamin, perlulah digulung dengan acid paper tapi dalam keadaan tidak patah sekiranya panjang. Tapi kalau kata yang pendek mungkin dalam 4 kaki dan sebagainya, boleh dialas dengan acid paper dan letakkan dalam laci yang boleh ditarik tolak itu dan kata berkeadaan data. Itu yang terbaiklah untuk penjagaan tekatan kita. Okey, baik Puan. Kita teruskan kepada soalan nombor 3 ya Puan. Daripada Encik Muhammad Reza daripada platform Zoom meeting. Soalan pertama,
Apakah perbezaan utama dari segi bahan dan motif antara tekad suji dan tekad kelingkan atau keringkam? Okey, suji dan keringkam. Okey, seperti mana tadi saya telah maklumkan, bagi tekad suji atau tekad benang emas, dia menggunakan benang, betul-betul benang emas. Yang Mhm. paling kualiti adalah benang emas yang sangat halus, yang diimport daripada negara luar, terutamanya mungkin di apa, sama Jepun ataupun Jerman. Itu adalah paling kualiti. Dan benang yang halus ini biasanya mereka tidak menjahit dalam satu barisan. Sebaliknya ia menggunakan 3 atau 5 atau 7. Itu nombor ganjil. Setiap urat benang tadi mengambil punca, kemudian barulah dijahit di atas mempuluh. Maknanya di atas mempuluh tadi dah disusun sebanyak, kalau kata tiga urat benang, setelah maknanya disusun betul-betul di atas mempuluh tadi 3 urat benang. Kemudian barulah dijahit atau jahit curi lah, kata jahit sembunyi menggunakan benang biasa. Itu adalah tekad benang emas. Bagi tekad benang kelingkan adalah satu jenis bahan, iaitu logam pipih. Tapi dia agak tebal sedikit, mungkin dalam lebih kurang 0.2 mm. Dia tebal sedikit dan ianya perlu menggunakan satu jenis jarum yang mempunyai 2 lubang. Jarum ini biasa ditempah sama ada di kedai emas dan kemudian bahan tu mungkin daripada daripada perak. Jarum ditempah khusus ini. Kemudian cara jahitan daripada 2 lubang tadi, satu lubang untuk sebagai pemegang dan satu lubang lagi sebagai pemati. Jadi apabila dijahit benang logam tadi, bila jadi dia tidak senang untuk ditebuk pada kain. Maksud begitu. Sebab benangnya ada benang khusus, bukannya benang biasa. Itu antara perbezaan antara tekatan benang emas atau tekad suci dengan tekad kelingkan. Okey Puan, daripada Cik Muhammad Reza lagi satu soalan lagi. Selain daripada dua negeri yang dominan menghasilkan seni sulaman tekad iaitu Perak dan Sarawak, masih wujudkah kesenian ini di daerah-daerah di negeri lain terutamanya di Semenanjung Malaysia? Okey. Untuk tekatan ini lebih kalau Sarawak ni ikutkan lebih kepada kelingkan untuk tudung ya. Untuk tudung iaitu tudung selayar dan selendang. Mereka menggunakan benang kelingkan. Tapi macam di Perak lebih kepada benang emas yang jenis bulat. Ya. Berbeza. Cumanya benang kelingkan tadi memang di Sarawak mereka menggunakan benang kelingkan tadi yang amat berbeza sedikit, berbeza dengan benang biasa, benang emas. Cumanya dari segi untuk mendapatkan bahan tersebut amat sukar sekarang ini. Di mana untuk menjahit benang kelingkan tadi perlu mendapat sekarang ini hanya boleh dapati di Sarawak sahaja. Manakala di Singapura telah pun kedai telah pun ditutup. Maknanya hanya di Sarawak sahaja kita akan dapatkan benang kelingkan dan hanya di situlah pengusaha-pengusaha yang dapat menghasilkan sulaman kelingkan atau tekad kelingkan. Manakala tapi di Sarawak dia tak panggil kelingkan, dia panggil keringkam ya. Nama keringkam. Manakala di Perak pula, kebanyakan mereka di Perak ni mereka lebih menghasilkan benang tekatan kelingkan di Perak adalah bukan mudah kita nak dapatkan penekat ni. Yang saya nampak di sini adalah lebih kepada di Selangor ya, iaitu Yang Mulia Raja Kamariah masih lagi menekat kelingkan untuk jadikan selendang. Manakala di Kelantan lebih pada di Kelantan juga orang yang sama, iaitu Hajah Nik Rahimah juga menghasilkan sulaman atau tekad kelingkan dan juga di dua di Sarawak dan juga di Kelantan. Okey, so selain daripada negeri Perak dan Sarawak, negeri Kelantan dan Selangor juga ada menghasilkan seni sulaman tekad ya Puan?
Ya, betul. Okey, alright. Seterusnya kita beralih kepada soalan seterusnya Puan daripada Encik Akmal Syakirin daripada platform Zoom Meeting. Bertanya, adakah penekat atau pandai tekat hanya terdiri daripada wanita atau ada juga lelaki Puan? Okey. Setakat ni lah kan, Mhm. sepanjang saya buat kajian lah Penyelidikan lah. pendidikan menekat ni, kebanyakannya wanita ya. Saya tak pasti, Mhm. mungkin ada, Ya. cuma saya tak jumpa. Kan. Okey, okey. Sebanyakan memang wanita. Ha. Okey. Sebab apa? Kerja menekat ni memang perlu membuat satu penelitian, dengan hati nurani. Ya, bukannya kata membuat sambil lewa, sebab dia memerlukan tumpuan yang sangat-sangat betul-betul kata minda kita ni relax. Barulah kita boleh menekat. Kalau tidak akan jadi benda lain. Maksud macam itulah. Jadi Okey. adalah lebih baik orang kata tumpuan tu diberikan, mungkin wanita ni orang kata orang yang sabar mereka yang sabar, jadi mereka boleh menekat dengan begitu baik dengan hasil yang sangat cantik, kemas dan berseni. Okey, so maksudnya sulaman tekat ni memang dipelopori oleh wanita lah. Okey. Betul. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Abdul Rahim melalui platform Zoom meeting juga Puan. Jika dilihat di kampung-kampung ya Puan, orang tua-tua suka menyimpan tekat ini dengan membalutnya dengan plastik di bahagian luarnya. Kenapa ya Puan? Agak-agaknya tu. Okey, untuk soalan Cik Rahim ni, saya belum pernah melihat koleksi yang disimpan oleh masyarakat tempatan menggunakan plastik. Mhm. Saya tak jumpalah kan. Mhm. Tapi kalau ikutkan tujuan utamanya adalah untuk hindar daripada serangan perosak. Okey. Serangan perosak untuk memakan atau menggigit bahan atau tekatan tersebut, salah satunya. Yang kedua untuk hindari daripada habuk, ya, Mhm. supaya tekatan tadi berkeadaan bebas daripada segala kekotoran, ya. Mhm. Dan yang ketiga adalah sebagai satu pelindung dari apa jua, mungkin kena air ke, panas Mhm. ke, hujan ke apa, maknanya akan melindung daripada bahan ataupun koleksi ataupun tekatan tersebut daripada daripada perkara-perkara seperti yang saya sebutkan tadi. Okey Puan. Okey, so kita beralih kepada soalan seterusnya Puan daripada Puan Ros Anida daripada Zoom meeting juga. Puan, adakah terdapat motif-motif khas yang boleh digunakan oleh golongan raja tetapi tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa? Okey, Motif-motif khas untuk Puan. motif Hmm. okey. Saya cuma boleh maklumkan di sini, apa-apa jua yang dihasilkan khusus untuk raja, Mhm. maka tak digalakkan untuk diguna pakai oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk kita untuk mengangkat martabat seorang raja tu. Kedaulatan raja itu kita mengangkat dia supaya ia merupakan satu-satu orang kata satu corak, satu hasil. Maknanya hanya khusus untuk raja saja. Sebab itulah Okey. pada zaman dahulu kebanyakan penekat-penekat yang berada di istana hanya menekat untuk raja dan bukan untuk diri sendiri. Begitulah juga dekat semasa buat masa ini saya belum nampak lagi lah apa yang dipakai ataupun yang dihasilkan untuk raja telah dipakai juga oleh rakyat. Saya rasa saya tak pernah nampak. Okey, Saya maksudnya harap tak okey. jawab. Okey, maksudnya tak ada spesifik motif Puan, cuma apa yang eksklusif dijadikan untuk raja tidak Ya, digunakan oleh rakyat biasa. betul. Okey Puan, kita beralih kepada soalan daripada Puan Hasnah daripada Zoom meeting dan soalan ni sama juga daripada Puan Azila daripada soalan FB Live kita Puan, dia Okey. memberi soalan yang sama, iaitu berapa lama masa yang diambil untuk menghasilkan satu tekatan Puan? Mungkin ni tekatan Okey. tradisional ni Puan, menggunakan tangan. Okey. Untuk soalan ni, saya mengucapkan terima kasihlah kepada kedua-duanya. Seperti mana yang tadi saya telah menunjukkan, ni contoh ya, tekatan pelaminan Melayu yang dipamerkan di Busan, Korea. Itu kita mengambil masa lebih kurang dalam 6 bulan untuk menghasilkan keseluruhan tekatan tersebut. Mhm. Tetapi memerlukan kecekapan daripada pihak penekat itu sendiri. Kalaulah mungkin seorang individu untuk menghasilkan tu agak sukar.
Kalau ikutkan hendak untuk tambahan tu mestilah 6 bulan hingga setahun lebih awal supaya akan dirangka untuk membuat penyusunan yang mana buat dulu, yang mana yang buat kemudian. Untuk menjawab soalan tadi, andai kata untuk menempah macam kepala bantal ataupun muka bantal, boleh dikatakan mengambil masa dalam sama ada setengah bulan atau sebulan, bergantung kepada motif tersebut. Sekiranya motif tersebut awal larat yang sangat halus, maka lambatlah siap. Tapi kalau katalah motif yang agak besar dan kasar, mungkin makan masa yang cepat. Mungkin tak sampai setengah bulan ke, itu bergantung juga kepada penekat. Dia ikut pada emosi. Sekiranya emosi dia agak baik, maka cepatlah. Mungkin seminggu dah siap. Tapi kalau emosi kurang baik, mungkin dia ada masalah kesihatan dan sebagainya, akan tertangguhlah kerja-kerja tersebut. Okey. Kita beralih kepada soalan seterusnya, Puan. Kita terima daripada Zoom meeting juga, daripada Puan Lilian Tong. Ini mungkin dia merujuk kepada demonstrasi asas tekak tindih tadi ya. Di mana kita boleh dapatkan bahan-bahan seperti benang emas dan apa nombor saiz jarum yang digunakan untuk menghasilkan tekak tindih itu tadi. Okey, tekak tindih ni kita hanya menggunakan sebab untuk dapatkan benang yang betul-betul seperti mana koleksi Jabatan Museum Malaysia ataupun seperti pameran kita seperti koleksi yang kita pamer di Museum Tekstil Negara adalah amat sukar dah. Orang kata dia punya kualiti ataupun saiz yang dikendaki memang kita sukar nak dapat. Walau bagaimanapun Puan boleh dapatkan benang kasar yang lain di kedai-kedai benang. Dan jarum yang kita gunakan adalah jarum saiz 6, jarum biasa dan menggunakan benang jahitan biasa yang terdapat di kedai-kedai jahitan. Itulah antara saya sejak dah menjawab soalan tersebut. Okey, soalan terakhir ya Puan, daripada Facebook FB Live Museum Tekstil Negara daripada Encik Sebastian Gomez. Adakah terdapat motif tertentu untuk melambangkan kasta si pemakai? Kasta. Okey, untuk soalan tersebut berkaitan dengan motif, saya rasa buat masa ini tiada lagi dah pantang larang sebagaimana yang terdahulu ya. Kalau dulu untuk menghasilkan suatu motif perlulah mendapat keizinan ataupun mendapat persetujuan daripada pihak istana, kerabat diraja. Tetapi sekarang ni untuk kebiasaan yang kita ada adalah kebanyakan memang kita dapat maklum bahawa penekat juga dia mengambil maklum yang motif-motif yang dihasilkan ada motif di bawah atau digunakan pakai oleh masyarakat tempatan. Jadi ia tidaklah orang kata satu pertindihan antara motif-motif tertentu dengan motif-motif yang dihasilkan penekat kepada masyarakat masa kini. Itu antara saya sudah. Okey Puan, ada soalan terakhir Puan daripada Zoom meeting ni Puan. Tiba-tiba sampai ni. Okey, daripada Puan Nurul Halim, apakah kempen yang paling berhasil untuk terus memartabatkan seni tekatan untuk generasi akan datang Puan? Mungkin pandangan daripada pihak Puan? Okey. Pertamanya, datanglah ke Jabatan Museum Malaysia atau datanglah ke Museum Tekstil Negara untuk melihat sendiri koleksi jabatan dengan koleksi tekatan yang ada pelbagai. Maksud saya ke-88 jenis tekatan ada dipamerkan di Museum Tekstil Negara. Tapi jangan lupa bukan Museum Syamil saja tapi terdapat juga di museum-museum lain. Itu antara pertama untuk tarikan pelawat untuk datang melihat sendiri sebagai satu platform bagi mereka yang ingin mempelajari ataupun bagi mereka yang telah menekat tapi ingin mendapatkan satu idea baru bagi penghasilan motif-motif yang lain ataupun sebagai pencipta seni yang ingin sebagai satu penyelidikan bagi membezakan ataupun mendapatkan satu perbandingan di antara tekad tradisional dengan tekad yang moden. Jadi itu antara galakan kita kepada peserta-peserta di luar sana maupun sesiapa saja untuk sebagai satu wadah untuk kita memartabatkan warisan khazanah negara kita diangkat dan dipelihara
baik sampai bila, daripada generasi kini maupun generasi akan datang. Betul tu Puan. Seperti yang dinyatakan ada saranan daripada Encik Nazri dalam Zoom meeting, kembangkanlah seni tekad supaya tak luput dek perubahan zaman ya Puan. Betul, betul. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab ini Puan, dengan ini berakhirlah sesi kursus asas tekatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panel penceramah kita yang berusaha Puan Rashidah Abdullah serta para peserta yang setia bersama kami sehingga ke penghujung program. Diharap melalui penganjuran kursus ini, ia sedikit sebanyak dapat memberi pendedahan dan juga ilmu pengetahuan mengenai seni tekatan yang merupakan identiti dan warisan budaya negara kita. Okey, untuk makluman para peserta, pada minggu hadapan Muzium Tekstil Negara sekali lagi akan bersiaran secara dalam talian dengan program Bicara at Museum siri yang kedua. Oleh itu, jangan lupa untuk terus setia bersama-sama dengan kami. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti dan program anjuran Muzium Tekstil Negara, jangan lupa untuk follow dan like Instagram dan Facebook rasmi Muzium Tekstil Negara. Oleh itu, sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan.